Baik, sekarang ni kita nak mulakan segmen kita yang pertama bersama dengan tetamu yang diraikan. Selamat datang Dr. Inilah dia, Dr. Nur Saidatul Akmal, iaitu pengasas dan setiausaha kehormat Persatuan Rangkaian Perniagaan Mampan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar? Alhamdulillah sihat, Doktor. Terima kasihlah sudi hadir pada hari ini untuk sama-sama kita berkongsi bagi semangat tips yang berguna buat keluarga Malaysia. Baik, untuk permulaan ni kan, kalau boleh Doktor kongsikan pandangan doktor apabila melihat peniaga dan sektor perniagaan yang ada di Malaysia. Okey, kepada semua, selamat malam Malaysia. Kita tahu bahawa sekarang ni nak masuk pada satu era yang kita agak begitu mencabar kerana kita tahu bahawa perniagaan di zaman dahulu agak berbeza dengan perniagaan zaman sekarang. Ya, bukan kata-kata zaman milenial tapi juga dari segi zaman yang kita kata dia punya cabaran tu tidak menentu. Pelbagai cabaran. So kalau kita dulu belajar secara akademik tentang cara-cara nak berniaga, so semua tu dah kiranya tak boleh pakai. Sebab kita dah dihakiskan ilmu-ilmu tersebut kerana kita dah melalui satu zaman yang kita kata tak ada dia punya pencarian yang sesuai untuk kita pastikan bahawa kita sudah pun mampan. So that's why dalam keadaan perniagaan mampan ni kita nak beritahu bahawa macam mana kita nak masuk kepada satu era perniagaan yang lebih berkurang lebih kurang risikonya dan juga dari segi pembaziran. Banyak orang berniaga dia banyak membazir. Betul. So bila dia membazir jadi kos makin tinggi. Bila dia kurangkan pembaziran maka risiko makin kurang. Jadi dalam perniagaan mampan kebanyakan mereka terus pergi berniaga tanpa melihat tentang bagaimana nak mengurus perniagaan melalui satu kaedah baru. Kaedah baru yang kita masukkan sini adalah kaedah kita panggil kemakmuran ataupun kaedah kita panggil kesejahteraan. So sustainability itu adalah satu kaedah baru. Sekarang ni banyak orang sebut tentang ESG, tentang sustainability, kelestarian dan sekarang ni risiko-risiko dengan cuaca yang tidak menentu. Jadi macam mana kita nak berniaga dalam keadaan kita rasa benda ni tidak berubah? So macam mana kita nak jalankan kita punya formula-formula baru? Kita pula kena wujudkan formula yang baru. Yes. Jadi tip-tip yang saya nak bagi ni formula baru adalah kita mesti kecilkan skop perniagaan kita. Oh, ini dah mulakan dengan tips kita ya? Okey, ayo dengar. Lagi-lagi kita perubahan ke fasa endemik ni kan. Inilah masanya peniaga kecil ke apa saja perniagaan dalam talian pun ya doktor ya? Ya. Mari kita semua tu ada perniagaan yang boleh dikatakan mampan. So tak kira sama ada you dalam industri tourism ataupun industri oil and gas, industri pemasaran, industri e-commerce ataupun industri lain lah. Ya, dari segi pembuatan dan seterusnya. Semuanya mempunyai formula-formula mampan. So sekiranya kita tak belajar tentang formula tersebut, maka maksudnya kita pakai formula lama. Formula lama memang dah tak boleh guna pakai lah waktu sekarang. Sekarang ni kalau kita kata sekarang kena go green. Kenapa kena go green? Sebab kita tahu bahawa pencemaran sudah begitu mengambil akibat risiko yang tinggi. Dan kita cerita pasal plastik. Plastik pun dah membawa risiko tinggi. So kita kena tahu bahawa macam mana kita nak mengurangkan kos. Semua kos-kos ni tinggi sebab kita bagi kepada pelanggan perkara-perkara yang tidak perlu. Tu kena ambil kira ya? Ya, itu kos. Itu kos. Kos tu kena kaji. Risiko. Dan di samping itu, contohlah kalau kita jual nasi lemak. Selalunya orang jual nasi lemak, dia siap bungkus dengan sudu plastiknya, dengan plastik bagnya kan. Padahal perkara itu tidak perlu. Kos tu tak perlu diberi. Tak boleh dikira. Jadi kalau kita nak jadi mampan, kos-kos yang kita kata tidak boleh dikurangkan tu cuba kurangkan. Tapi akan mengurangkan daya tarikan pula bila tak ada. Tak ada. Boleh. Sebab itulah kita kena pergi kepada satu pemasaran secara nilai. Wow. So bila kita memasar secara nilai, kita bagi tahu bahawa kalau seseorang tu mempunyai, pelanggan kita mempunyai nilai yang tidak mahu berisiko, right? Jadi kita pergi sasarkan kepada komuniti yang tidak mahu risiko.
Kita jangan pergi pasarkan kepada kata-kata komuniti-komuniti yang mungkin tidak kena-mengena. Dan itulah kos pemasaran kita makin tinggi. Sebab kita tak fokus tentang kemampanan. Kemampanan. Sebab itulah sekarang kita bawakan tips bagaimana kita nak memampankan kita punya perniagaan. Ya. Begitu juga orang yang jual ayam kan, dia kata saya nak jadi entrepreneur muda. Nak entrepreneur, saya nak bela ayam sebab ramai orang makan ayam. Tapi bila saya tanya, bila saya ajar dia, you nak buat pengeluaran ayam, ayam you jenis 3 bulan ke 6 bulan ke berapa bulan. Sebab itu dari segi operasi. Itu operasi, cost operation. So cost operation tu mesti ada dia punya kos-kos dari segi bagi makanan dan sama ada organik, tak organik. Jadi kalau pelanggan yang perlukan ayam organik, kita kena fokus kepada pembeli organik. Jadi bagaimana kita nak memasarkan produk kita tu, sama ada kita nak pergi kepada semua orang ramai ataupun khas kepada orang yang nakkan organik. Jadi di situ kita punya pemakaian formula kita panggil formula 5P. 5P. Apakah dia 5P ini? Semangat nak tahu kan? P yang pertama apakah dia? P yang pertama dalam bahasa Inggerisnya produk lah. Produk. Ya, kita kena ada produk. Kata kena ada produk. Tak kira sama ada perkhidmatan ataupun produk. Tak kira sama ada dia jual apa perkara dalam maya pun produk. Nombor 2 is proses. Proses ni dari segi membuat barang-barang tersebut. Tak kira sama ada nak menyediakan perkhidmatan tu ke. Proses dia mestilah ada kualiti. Kena jaga kualiti proses tu. Ya, sebab itu kita tekankan ISO, kita tekankan keselamatan, kita tekankan elemen-elemen yang memampankan proses tersebut. Tak kira sama ada syarikat besar, kecil atau sederhana, proses itu mesti pergi kepada kualiti keselamatan, safety kata, ya. Okay. Dan risiko-risiko expenses tu, pemakaian bahan-bahan yang mungkin tak perlu. Kena kaji. Kita kena cari alternatifnya. Bahan alternatif. Bahan alternatif. Sekarang ni banyak pengeluaran secara alternatif. Jadi kita kalau tak ubah alternatif tersebut, maka kita sudah ambil formula lama lah. Masih lagi guna pakai formula lama. Ya. Tukar-tukar. Dan itu 2 P ni. P ketiga. P ketiga. Itu baru P kedua, P ketiga. P ketiga selalunya orang dia terlalu gelopoh, gopoh, dia nak pergi terus ke profit. Fikir untung dah. Belum apa-apa lagi dah. Apa pun nak untung. Duit. Dia kata, saya dah buat produk saya dah buat macam-macam, saya dah pergi buat OEM, terus saya nak jual dan tak dapat profit sebab dia pergi ke golongan-golongan yang mungkin tidak memerlu produk dia. Target. So dia tak boleh pergi kepada just ke bazar ataupun terus kepada konsep-konsep terbuka. Dia kena fokus kepada community. That is the third P. People. What target people? People. So, kalau orang yang jenis nak organik, kita target kepada organik. Kepada orang yang suka kepada elemen-elemen lain daripada organik, kita target. So, maksudnya bila kita dah target, kos kita makin kurang. Tengok. Kita dah target dan tahu target. Risiko kita pun makin kurang. Sebab message yang kita nak bagi kepada community yang kita target tu memang direct message. Tengok dah spesifik dah. Mana spesifik dah circle kan? Spesifik. Dan kita tahu mutu yang kita nak bagi kepada kumpulan tu, dia memang adalah orang yang memerlukan mutu tersebut. So penjualan kita adalah berhasil kepada nilai. Bukan pada price. Yes, ingat tu ya. Nilai bukan price. Nilai keutamaan kita. Dan P yang keempat tu pula adalah planet. Planet. Orang selalu lupa persekitaran. Persekitaran. Ya. Orang nak pergi ke Zuhal kemarin. Ya. Persekitaran. Ramai orang dia kata, tak apalah, saya dah makan ni, saya campak je. Dia tak lupa. Persekitaran itu alam yang mana kita kena jaga. Jaga juga. Ya, sebab itulah kita kalau boleh jangan cari kontainer-kontainer yang mana kita campak buang. Itu risiko. Risiko tu untuk planet kita adalah daripada orang yang membuat, orang yang menjual kan. Sebab itu orang yang menjual tu dia kena cut cost. Cut cost. Kalau dah ramai pengguna tak mau plastik tapi dia nak bagi, maka dia sendiri tak peka. Dan dia juga melakukan pembaziran di situ. Ya. Kena peka. Ya, okey. Satu lagi P yang last tu. The last P tu cukup. kita is prosperity.
prosperity. Kemakmuran. Maksudnya kita selalu sentiasa bagi nilai. Maksudnya bukan kerana untuk profit tetapi untuk kesaksamaan. Kesaksamaan ya, bukan saja untuk keuntungan semata-mata ya. Ya. Itu dia 5P. Sebenarnya nak elaborate lagi panjang lagi. Banyak ni sebab kita nak masuk kepada elemen ekosistem yang mampan. Tak sempat kita nak masuk elemen tu, tapi kalau boleh kita rumuskan di hujung nanti di hujung segmen. Sekejap sangat masanya doktor. Okey, kita berehat sekitar dulu ya doktor ya. Okey, baik penonton-penonton Selamat Malaysia, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Banyak lagi proses yang akan kami bawakan buat anda semua. Selamat malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi.